Baik, kita boleh mulakan hari ini ke kuliah hadis. Hadis 838 ya. Betul ya, 838. Siapa nak mulakan baca? Hadis 838. Okey, sila. Dari Aisyah yang berkata, dalam bersabda Rasulullah SAW, kita diberikan dengan pembangun, yang meraihkan oleh lima, dan dalam bukannya adalah bukannya pada Allah pada sebenarnya adalah sebenarnya adalah bahaya, bahaya bahaya, dan Cotton, okey. 838. Sambung lagi. 839. Lagi 839A. Ya. Okey, 838. 838 tadi catatkan ya. 838 hadis sah. Matan. Pembeli harus mendapat jaminan dari penjual barang yang dibelinya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik ya. Semak semula. Hadis 838 menerangkan bahawa seorang dapat dikenai tanggungjawab untuk melakukan ganti rugi atas barang-barang yang ada dalam tanggungannya, baik barang itu berupa buah-buahan ataupun berupa makanan. Dan orang yang melakukan atau menjamin tanggungan kerugian itu bila mana barang tersebut dijual dan mendapat keuntungan, maka pihak penjamin mendapat bahagian dari keuntungan itu sesuai dengan perjanjian. Termasuk dalam pengertian ini, orang yang memelihara binatang orang lain, maka kelak kalau binatang tersebut dijual, keuntungannya adalah dibagi dua. Jadi dalam hal urusan jual beli ini, maknanya ada barang-barang yang perlu ada jaminan yang mana tidak merugikan kedua belah pihak. Ya. Contohnya macam tempat kita ni biasa kalau beri barang-barang elektrik, ya, ada jaminan setahun, 2 tahun, 5 tahun. Ya, itu adalah jaminan daripada kedai. Jadi jaminan itu memang laku, ya. Seandainya berlaku kerosakan pada barang yang kita gunakan tadi. Jadi ada jaminannya lagi. Jadi pada jaminan itu adalah sebagai tanggungan daripada kerosakan itu. Bahkan terkadang mendapat ganti baru kerana barang yang lama tidak dapat langsung digunakan. Jadi itu adalah bergantung pada jaminan. Ya. Baik, hadis yang 839, tak catatkan. 839, hadis sah. Matan, boleh mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dalam dagangan. Hukum
mubah. Jadi dalam berdagang atau berjual beli tadi, seboleh-bolehnya mesti nak mencari keuntungan. Jadi contoh daripada hadis tersebut, dia jual kambing, dapat 1 dinar, tapi dia boleh beli dan dia dapat dinar dan dapat kambing. Jadi macam mana tu? Jadi artinya itu adalah keuntungan. Dan keuntungan itu terkadang juga perlu dibagi dua. Dibagi dua kepada contohnya orang yang membela dengan orang yang modal. Jadi orang yang modal, kerana diberikan modal, yang membela, dia tidak punya modal. Artinya dalam jualan tadi, maka hendaklah dibagi bahagian. Yang keluar modal dah tentulah. Yang membela juga mendapat bahagiannya. Terkadang boleh juga dibagi kepada 3. Kalau seandainya binatang itu makan dengan makanan yang diberi. Kalau makanan yang dia cari sendiri, itu maknanya bagi 2. Tapi kalau makanan itu perlu dicari, dibeli, maka ia kena bagi 3. Macam itulah kedudukan dalam mencari keberkatan perdagangan. Baik, 840. 840 boleh catatkan, masukkan saja dalam 839. Dia sama dengan 839, 839A. Maknanya dia punya hukum dan ceritanya sama. Sekarang ni boleh sambung baca 841. Siapa nak baca 841? Sila. 841 ya. 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 Hadis 841. Catatkan. Hadis boleh dipakai. Kerana sesuai dengan hadis 816. Hukum dilarang. Kemudian tulis 1, 2, 3, 4 ya, ada 6 ya. Nombor 1 ke bawah. Dilarang, kemudian letak nombor 1 bawahnya. 1. Membeli binatang yang di dalam perut. Membeli binatang yang di dalam perut. 2. Membeli susu
yang belum diperah. Membeli susu yang belum diperah. 3 ke bawah ya. 3. Membeli hamba yang masih lari. Membeli hamba yang masih lari. 4. Membeli barang rampasan. Membeli barang rampasan perang. Yang belum dibagi. Saya ulang ya, membeli barang rampasan perang yang belum dibagi. 5. Membeli barang zakat. Yang belum dibahagikan. Membeli barang zakat yang belum dibagikan. 6. Membeli hasil selaman dalam laut. Hukum haram kerana gharar. Ghin, ra, alif, ra, gharar. Dalam bracket gelap. Itu hukum ya, yang sekali Allah sekali itu hukum. Hukum haram kerana gharar. Dalam bracket gelap. Okay. Baik. Semak semula. Hadis yang 841 ini. Hadis dianggap boleh dipakai kerana ada hadis yang menyesuaikannya. Iaitu hadis 816. Jadi ada beberapa perkara yang dilarang berjual beli kerana hal ini dianggap sebagai gharar, yakni gelap, ya tidak, ya apa ni, maknanya masih meragukan. Pertama, ya membeli binatang yang masih dalam kandungan, ya masih dalam kandungan atau masih dalam perut. Kita cakap, saya nak beli ya anak yang dalam perut ni. Ya, hal ini ya tidak diperbolehkan. Ya. Sebab ya masih gelap lagi, tak pasti. Ya, hidup ataupun mati, cacat dan sebagainya kita tak pasti. 2, ya membeli susu yang belum diperah. Kita nak beli susu dikukuhkan dalam Islam ialah ya yang diperah. Tapi kalau yang masih ya berada di teteknya, itu tidak dibenarkan dalam hukum haram. Ya. Nombor 3, membeli hamba yang masih lari. Ya, kau nak beli hamba tak? Ya, tapi hamba tu dia tak tahu lari ke mana. Ya, jadi ya itu juga tidak dibenarkan, haram. Dan yang membeli barang rampasan yang belum dibagi.
barang rampasan ni dilonggokkan, ya, kita beli, ya, barang itu, sedangkan barang itu masih, ya, belum dibagi kepada prajurit lagi, ya. Nombor 5, ya, barang zakat sama juga yang belum dibagi. Kalau dah dibagi zakat tadi kepada seorang tu pula dia dapat bagian, dia jual, itu tak ada hal, ya. Ada orang beli, dia pun jual, ya. Dan yang akhir sekali iaitu membeli hasil selaman dalam laut yang belum pasti lagi. Siapa nak beli mutiara, ya, besok saya nak menyelam, ambil mutiara. Hal macam ini adalah haram hukumnya. Dia nak beli setelah pasti, ya, mutiara itu dah naik, ya, ke darat. Baru boleh kita, ya, beli. Kalau tak, hukumnya haram. Jadi perkara-perkara macam inilah perlu diketahui, jangan diambil, ya, ringan, ya. Baik, teruskan 842. Siapa nak baca 842? Silakan. Orang yang sama pun tak apa. 842. Ya. Lagi 843. Ya, baik. Kita catatkan dulu 842. 842 hadis boleh dipakai. Ya, hadis boleh dipakai. Matan, dilarang membeli ikan yang masih dalam air. Dilarang membeli ikan yang masih dalam air. Hukum tidak sah kerana gharar. Ejaan gharar boleh ghain ra alif ra atau ghain ra ra, ya. Bunyinya gharar dalam braket gelap, ya. Jadi hadis 8, ya, 842 ini memberitahu melakukan jual beli, iaitu ikan yang masih dalam air, ya, baik di tambak, di kolam, sungai, adalah perbuatan, ya, dilarang, ya. Jadi kalau nak beli tu setelah dia naik dan nampak, sebab gharar ni gelap, ya, gelap ni mana masih, ya, diragukan lagi ada ikan ke tidak, dapat ikan ke tidak. Macam seorang mengatakan, siapa nak beli ikan kembung, catat berapa kilo nak, saya nak turun laut ni, ya, nak turun laut, ya, nak cari ikan kembung, semua orang dah tempah sekilo, ya, pasti ke, ya, datang atau pergi ke laut tu dapat membawa sebanyak mungkin ikan kembung yang dijanjikan tadi. Inilah semua dikatakan gharar, ya. Nak beli, ya, setelah ia ada di darat. 843 pula hadis, ya, catatkan hadis boleh dipakai. Matan dia, dilarang jual beli. Dilarang jual beli, kemudian bawah dia 1 dan 2, ya. 1, buah-buahan
Nombor 1 ya, buah-buahan yang belum jadi. Dua, bulu binatang yang masih di badannya. Tiga, susu yang masih pada teteknya. Hukum haram kerana gharar. Hukum haram kerana gharar. Baik ya. Catatkan. Balik. Semak balik. Hadis 843 ini menerangkan tentang dilarang jual beli dalam hal-hal berikut. Pertama, buah-buahan yang belum jadi. Biasanya orang nak dia semasa masih lagi berbunga, pohon tu masih berbunga, dia dah booking dah beli dah pajak dah. Dipajak. Jadi hal ini sebenarnya haram. Tidak boleh sebab tak tahu lagi berapa yang lekat. Kalau dah pasti banyak yang memang lekat, itu boleh ditentukan harga. Tapi kalau macam tadi masih bunga lagi dan belum pasti lagi, itu dianggap gharar. Tak boleh. Ini dalam Islam macam tu. Begitu juga dengan bulu binatang yang masih di badannya belum digunting lagi. Dijual yang masih pada badan belum digunting. Itu hukumnya juga haram. Sebab dia gharar, masih meragukan. Setelah digunting, tak apa, biasa biri-biri lah. Sebab bulu biri-biri ini bermanfaat untuk jadikan baju pada musim-musim sejuk atau negara sejuk. Jadi bulu tu masih di badan binatang, tak boleh. Yang ketiga, macam tadi jugalah berulang, iaitu tentang susu yang masih pada teteknya lagi. Itu mana hukumnya haram. Jadi kalau nak beli tu yang sudah diperah. Biasa kalau dulu-dulu orang pergi Madinah ke pergi Mekah, dia pergi ladang unta. Jadi ada lawatan pergi ladang unta, mereka boleh minum susu unta bayar. Yang masih diperah, tapi yang diberikan itu yang sudah diperah lah maknanya. Yang ada dalam bekas. Itu maknanya tidak mengapa. Benda tu dah ada dalam bekas. Dan kita beli, kita minum, nak rasa macam mana susu unta, maknanya hal itu tidak dilarang. Dilarang itu kita hanya tunjuk saya nak beli susu yang ada pada tetek itu. Contohnya. Sedangkan bila diperah tak ada pun susunya. Hal ini adalah gharar. Sebab itu kena ambil tahu jugalah hal jual beli ini. Peraturan-peraturan yang termaktub dalam hadis. Baik, kita sama lagi 844. Siapa nak baca silakan.
Sila. Lagi satu. Ya. Baik, semak semula. Dan catat dulu ya, hadis 844. Hadis boleh dipakai. Matan, dilarang mengambil upah. Matan, dilarang mengambil upah dari persetubuhan binatang jantan dengan binatang betina. Hukum haram. Baik. Semak semula ya. 844. Dalam hadis yang dibaca 844 ini, binatang yang ada dalam kandungan ialah binatang yang masih berupa janin. Ya. Berarti dalam rahim ibunya. Itu maknanya ya haram ia dijual sebab masih dalam janin lagi. Masih dalam perut ibu lagi. Ya. Ini dianggap gharar. Yang kedua ialah ya baka atau benih binatang. Jadi baka atau benih binatang yang ya dipinjamkan dan ya dikenakan bayaran. Maknanya siapa pinjam ya binatang jantan dia ya dikenakan bayaran 100 untuk baka itu. Jadi hukum di sini haram. Ya, dianggap seperti mengambil hasil perzinaan. Ya. Jadi tidak dibenarkan. Tapi apa yang diperbolehkan ialah perkhidmatan. Perkhidmatan tu maknanya kalau jauh ya lori sewa lori ya nak bawa binatang jantan tu ke tempat dia. Ya, jadi semua itu adalah kos. Jadi kos macam tu itu namanya perkhidmatan. Tapi kalau kenakan bayaran, itu yang dikatakan haram di sini. Ya. Tidak boleh. Ya. Biasa orang-orang ya dulu ya dia buat macam itulah, dikenakan bayaran. Sebenarnya tidak boleh dalam hadis ya, hukumnya haram. Ya. Hal ini juga berlaku kepada manusia ya. Manusia dia jual benih. Ya. Dia jual benih. Ada satu kisah di luar negara tu. Ya. Dia punya anak ni merata. Dikira dia semua hidup 500 orang. Dia punya anak. Ya. Anak tu dia maknanya dia hanya jual benih saja. Sampai mahkamah berhentikan dia, tak bagi lagi jual benih lagi. Ya. Jadi mana-mana orang yang tak ada anak, ya, dia mengambil, dia membelilah ya benih ya lelaki ini. Ya. Jadi ya
dikira dah sampai 500 ya, orang ya, yang hidup, dan ya itu saya kata sampai mahkamah ya melarang dia untuk menjualnya lagi. Ya. Jadi hal ini ya sebenarnya hukumnya haram, ya tidak boleh berlaku kepada orang Islam, tapi dia bukan orang Islam ya. Tidak boleh berlaku kepada orang Islam ya. Baik ya. Kita teruskan tadi hadis 845 ya. Catatkan 845 hadis sah. Matan, dianjurkan kita menolong untuk membebaskan sesuatu penyesalan dalam jual beli. Hukum sunnah. Baik ya, hadis 845 ini. Seorang penjual yang mau menerima pengembalian barang dari pembelinya kerana pembelinya merasa tidak puas ya, oleh mutu barang tersebut, ya, maka penjual semacam itu kelak akan dibebaskan oleh Allah dari dosa-dosanya. Contohnya lah, ya, kawan kita, ya, si A ni, dia beli barang. Jadi beli barang, ya, didapati barang itu ya tidak memuaskan ya ataupun ya ada kerosakan sedikit ya, tapi dia tidak puas hati. Maka ya kita pun dia minta tolong supaya bagi tahu tuan punya kedai tu ya tentang hal dia. Maka kita pun jadilah orang tengah nak menyelesaikan masalah kawan kita tu. Maka kita jumpa dengan tuan punya penjual barang tu dan kita pun ceritakan hal itu. Ya, kemudian ya tuan barang itu setuju ya untuk menerima kembali barang itu ataupun nak menukarkan yang lain pula. Maka ya kita telah menguruskan sesuatu kebaikan. Ya. Ini yang dikatakan ya dalam hadis ini ya. Kerana kita ya menolong, membantu tadi, ya nanti ya Allah akan membebaskan dia dari segala dosanya. Ya. Maknanya itulah kelebihannya kalau kita tolong orang. Ya. Ataupun ya kita melihat ya seseorang tengah jual beli. Ya, kemudian waktu kira-kira ya, duit cukup ya. Ya, dan dia bawa anak. Anak tu meraung-raung lah, menangis-nangis lah. Ya, nakkan gula-gula contohlah. Ya, nakkan gula-gula. Sedangkan si ibu ini ya, duit memang tak cukup. Ya, cukup-cukup untuk beli barang dapur saja. Ya, maka kita nampak ya kita pun ya tolong selesaikan masalah anak dia tu ya. Kita pun bayarkanlah yang dikendaki oleh si anak tu. Maka ini salah satu daripada ya kita telah membebaskan penyesalan-penyesalan orang. Ya, maka nanti Allah Ta'ala akan membebaskan kita dari segala dosa. Ya, ini mana kelebihan yang tak nampak, orang tak nampak. Ya. Kalau kita belajar, kita nampaklah. Ya. Inilah kelebihan atau fadilat dia. Ya. Baik, ya, maka tamatlah ya bab ya
yang panjang lebar sekali, ya, berkaitan ya, dengan syarat jual beli dan apa yang dilarang. Ya. Panjang lebar. Ya. Kita dah lalui. Sekarang ni kita masuk bab lain pula. Ya. Bab jual beli lagi, kita masih dalam hal jual beli tapi tajuk lain. Iaitu tajuk khiyar namanya. Ya. Babul khiyari. Ya. Babul khiyari. Letak nota. Khiyar. Letak nota pengertiannya. Khiyar ialah membatalkan atau meneruskan jual beli. Khiyar ialah membatalkan atau meneruskan jual beli. Khiyar ni, ya, asal makna kan pilihan. Pilihan, ya. Pilih nak batalkan ke ataupun nak teruskan. Macam tu, ya. Baik, sama nak baca sekarang ni tajuk khiyar ni. Silakan. Okey, sila. Silakan. Ya. Lagi satu. Ya. Baik, ya, saya masuk mula. Tajuk khiyar. Ya. Kita punya tajuk hari ini tajuk khiyar. 846 boleh cantikkan. Hadis sah. Matan. Dua orang yang berjual beli boleh mengadakan khiyar selama belum putus pembicaraan. Hukum sebagai satu ketentuan. Hadis 847, hadis sah. Matan, dilarang dari salah satu
penjual atau pembeli memisahkan diri kerana khawatir dibatalkan. Hukum haram. Baik ya. Dalam bab akhir ini, hadis 846. Orang yang melakukan jual beli selama masih di tempat tawar-menawar, maka masing-masing berhak untuk membatalkan atau meneruskan jual belinya. Jika salah seorang dari penjual dan pembeli itu telah menetapkan untuk meneruskan, maka jual belinya berjalan terus. Apabila salah seorang dari penjual dan pembeli telah melakukan tawar-menawar dan pembayaran, kemudian tidak meninggalkan barang yang dibelinya itu, maka jual belinya jadi, dan bila mana pembeli telah meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barangnya, maka barangnya tidak dapat dikembalikan lagi selama tidak ada cacat. Ya. Di sini ya kita nak tahu, kita kan biasa bila kita beli barang, ya, terutama barang-barang ya elektrik contoh, tentu kita sudah ya panjang lebar berbincang-bincang tentang barang ini, cara guna barang ini dan sebagainya. Itu semua pembicaraan namanya. Ya. Selama dalam pembicaraan, selama dalam tawar-menawar, ya di situ ya kita boleh teruskan, ya, ataupun ya kita batalkan, maknanya tak jadi. Jadi selama kita tidak berpisah, selama itu ia masih berjalan lagi urusan jual beli. Ya. Dan kita perlu ingat juga, kalau ya orang tengah tawar-menawar, kita ya orang yang kemudian jangan potong trip pula. Ya. Dia sudah tawar-menawar dan dia tak jadi beli, dia sudah beredar daripada kedai itu, contohnya, barulah kita ya mengambil tempat itu. Tapi kalau kita tiba-tiba datang terus bayar, sedangkan dia telah tengah tawar-menawar, ya kita sudah berlaku zalim kepada saudara kita. Ya, hukumnya adalah haram, berdosa. Ya. Jadi kita jangan buat, ya, ketika orang tengah tawar-menawar kita potong trip, jangan. Ya. Kecuali kita tanya barang lain dengan harga yang lain, bukan barang yang sedang ditawar-menawar tadi. Ya. Tapi kalau ya seandainya dia dah bawa barang tu, namanya dah belilah, dah beli barang itu, artinya itu dah kira jadi, dan dia tidak boleh kembalikan barang itu. Ya, selama barang itu tidak ada cacat celanya. Ya. Itu dah kira jadilah tu. Ini bab ya, khiyar namanya. Baik, ya, hadis yang 847, ya 847. Orang yang melakukan jual beli selama dalam tawar-menawar tidak boleh meninggalkan tempat kerana takut jual belinya dibatalkan oleh salah satu pihak. Kalau seandainya ya kita masih nak lagi ya, barang tu jangan beredar ya daripada kedai tu. Maknanya tawar-menawar pertama tak berjaya, kita tengok barang lain pula, kemudian pusing balik, ya kita buat lagi tawar-menawar lagi, ya
Seandainya tuan kedai kata macam ni lah. Ini harga mati dah. Kalau nak ke tak nak, harga sekian. Dah tak boleh lagi nak tawar. Macam tu maknanya, ya, kalau kita rasa jadi, jadilah. Kalau kita tak jadi, batalkan. Ya. Tak jadi. Ya. Jangan beredar. Kalau beredar orang ambil nanti, ya, kita masuk lagi, artinya, ya, kita yang menyesal pula. Orang lain dah ambil. Ya, barang tinggal satu. Ya. Orang lain dah ambil dah. Tadi kita keluar, oh ingat tak jadi, kata orang tuan punya kedai. Ingat tak jadi, dah ada orang lain beli dah. Dah. Ya, menyesal pula tak ambil. Ya. Sebab itu, ya, kalau apa, jangan keluar dulu. Ya. Itu artinya masih lagi dalam perbicaraan. Jangan keluar. Ya. Dan kadang yang terbaik, ya, peniaga yang terbaik ni, bila panjang tawar menawar tu, akhirnya peniaga cakap macam ni. Macam ni lah. Ya, barang ni, modal dia 200. Ni modal dia 200. Ni terus terang. Modal saya ambil ni 200. Jadi sekarang, ya, engkau nak bagi berapa? Jangan pula engkau bagi 200 atau nak kurang lagi 200, dah tak boleh dah. Ni barang dah tetap memang saya memang modal di 200. Sekarang nak bagi berapa? Ini adalah peniaga yang baik. Ya. Dah tak nak lagi panjang lebar untuk tawar-menawar. Ya. Jadi dia katakan terus terang. Macam tu pun baik lah. Okey lah. Saya ambil lah 230 contohnya. Tak apa, silakan. Kalau nak. Macam tu contoh, ya. Itu yang baik. Baik, ya. Satu lagi, ada hadis satu lagi. Bab khiyar ni kita habiskan. Siapa nak baca, silakan. Siapa yang teringin nak baca, silakan. Okey. Catatkan hadis yang akhir 848, ya, bab khiyar ini hadis sah. Matan dia panjang sikit, matan dia. Dalam jual beli, kalau penjual berkata tidak ada tipuan, maka sesudah itu, kalau si pembeli merasa tertipu, ia boleh memilih antara mengembalikan itu minta ganti barang itu, minta ganti kerugian, atau tidak minta apa-apa. Hukum haram jika ada kecurangan.
jika ada kecurangan. Baik. Dalam hal jual beli, ya, dalam kisah hadis ni, ya, selalu seorang bertanya kepada Rasul tentang dia selalu jual beli asyik kena tipu. Ya. Oh, ini baik ni durian, contohlah kat Malaysia ni. Ya, ni elok ni durian ni kata dia kan. Semua elok ni. Tengok. Ya. Padahal benda tak dibelah. Manalah tahu elok tak elok. Tapi dia kata jamin elok kata dia. Kalau tak elok, dia pulangkan balik. Sedap cakap, pulangkan balik. Ya, kita daripada Johor nak balik ke KL. Ya. Beli kat Melaka. Kata suruh pulang balik. Ya. Dah belah kat KL tu tak elok. Ya, kata dia boleh pulang balik. Logik tak? Ya. Jadi hal macam tu ia berupa tipuan. Tak boleh. Jadi sebaiknya macam ni. Sebaiknya kalau kita tawar-menawar kemudian kita beli, kita cakap apa? Jangan tipu ya. Last sekali ucapan kita, jangan tipu ya. Itu ucapan yang akhir sekali, jangan tipu. Ya. Yang baik, peniaga yang baik ni, dia tidak memuji-muji barang itu. Yang baik dia tunjuk, dia kata begini, ni yang dibelah ni elok, tapi yang tak dibelah ni kita tak tahulah. Dia minta-minta biarlah elok, tapi tak jaminlah elok. Tidak, sebab tak nampak. Jadi terus terang macam tu kan elok, kan? Atau sebaiknya, sebaiknya kalau buat barang-barang makanan lah, macam contoh kadang orang beli durian ni pun banyak tertipu bila balik, kadang tengok durian tak elok. Jadi sebaiknya bawa bekas, beli masuk dalam bekas, dah tentu tengok sendiri elok tak elok. Bawa bekas. Kalau beli buah-buah macam tu, nanti balik menyesal tak? Tak ada isi lah, ataupun banyak busuk. Itu kita tertipu. Jadi artinya kalau biasa kena tipu, atau terlampau memuji-muji barang orang tu, kita katakan jangan tipu. Artinya bila kita bawa balik, contohnya barang tu memang tak elok, maka itu berupa barang lah tak elok, kita kembalikan kepadanya. Kau kata barang ni elok lah, itulah. Bila saya pasang tengok memang tak elok. Kau kata elok. Jadi saya nak ganti rugi balik ataupun tukar barang lain. Itu hak kita. Dibolehkan. Itu namanya khiyar, boleh pilih. Baik, sampai situ dulu. Akan datang bab nama yang ditajuk dia riba pula. Babur riba. Akan datang insyaAllah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma